Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, jangan pandang ringan terhadap takdir Allah Ta'ala. Kelak kamu tidak ada beza dengan orang-orang kafir. Berusahalah dengan hukum supaya amalan itu membawa kepada ilmu. Supaya amalan itu membawa mereka kepada ilmu. Apabila telah benar amalan kamu, nescaya kamu akan melihat kekuasaan Tuhan. Maka ketika itu dia akan meletakkan semua yang akan berlaku itu di tangan hati dan kebatinan kamu. Dan apabila sudah tidak ada lagi hijab atau dinding di antara kamu dengan Allah di hati kamu, dia akan memberi kamu mengesan kuasa takdirnya dan menampakkan kamu kepada pembendaharaan rahsianya. Diberinya kamu makanan keutamaannya dan diberinya kamu minuman kemesraannya dan didudukkan kamu di meja hidangan berdekatan kepada zatnya. Dan semua ini adalah buahnya amalan dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beramalah dengan keduanya dan jangan keluar dari batasan keduanya, yakni Quran dan sunnah, sehingga datang kepadamu Tuhan yang mempunyai ilmu itu, iaitu Allah Ta'ala. Lalu dia akan mengajakmu kepadanya. Jika pengajar hukum itu telah menyaksikan bahawa engkau benar-benar pintar dalam hal kitabnya, nescaya dia akan memindahkanmu kepada kitab ilmu. Dan apabila engkau telah menguasai ilmu itu, nescaya akan ditegakkan hatimu dan maknawimu, sedang Nabi tetap bersama keduanya, sentiasa memimpin kedua tangannya seraya membawanya masuk ke hadrat rajanya dengan berkata kepada keduanya, lihatlah, inilah dia Tuhan keduamu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan kita orang-orang yang beriman, bukan manusia semuanya, ialah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam qada dan qadar Allah itu ada ilmu. Bagi orang yang beriman, apapun yang Allah Ta'ala takdirkan baik untuknya. Bagi orang kafir, apapun yang Allah takdirkan kepadanya buruk untuknya. Qada dan qadar ialah kekuasaan Allah SWT yang tidak boleh disyabah dengan perancangan manusia atau dengan harta benda mereka atau dengan kekuasaan mereka atau dengan apa sahaja yang dimiliki oleh mereka. Kan ini yang ditentukan oleh Allah SWT. Kerana itu Allah Ta'ala menjadikan setiap sesuatu ada peraturan. Namun peraturan itu diatasi. Peraturan itu walaupun menjadi kebiasaan manusia, tetapi Allah Ta'ala tunjukkan sebaliknya untuk menunjukkan qada dan qadar. Kelompok yang sedikit tidak mungkin mengalahkan yang banyak. Maka itu peraturan. Tetapi Allah Ta'ala dengan takdirnya menjadikan kelompok yang sedikit mengalahkan yang banyak. Banyak perkara kita lihat pada sunanul qaum atau sunnah kejadian, bahawa dia akan bergerak mengikut apa yang kita fikirkan. Dia bergerak mengikut apa yang kita tahu. Maka Allah tunjukkan sesuatu supaya kita lebih tahu kuasa Allah mengatasi segalanya. Kita menjaga nyawa kita dengan segala usaha dan upaya, dengan segala obat dan ikhtiar kita. Lalu kita melihat bagaimana takdir Allah mengakhiri segala usaha kita untuk menunjukkan Allah Maha berkuasa. Kita menyimpan harta yang banyak,
menggunakan segala perancangan dan ilmu keuangan kita, mengumpulkan segala cerdik pandai bagi mengawal kekayaan kita, maka datang takdir Allah untuk kita mengetahui semuanya itu tidak berguna. Kesemuanya Allah Ta'ala tunjuk. Walaupun sebenarnya semuanya dalam takdir Allah daripada permulaan lagi, tapi kalangan manusia yang tak faham takdir ini, sehingga mereka melalui apa yang disebut sebagai suatu yang berlainan daripada apa yang mereka fikirkan, untuk mereka berkata ini takdir Allah. Orang beriman, mereka memahami dalam keadaan aman, dalam keadaan sebaliknya, bahawa semua dalam catatan Allah. Tetapi untuk memahami mereka yang sama ada kafir, yang tidak mempercayai Allah daripada asal, atau kalangan yang lemah iman, apa itu takdir? Apa itu takdir? Untuk faham. Sebab mereka nampak sebuah benda dengan usaha dan ikhtiar. Mereka yang tanam pokok, mereka yang baju, mereka yang siram, lalu mereka menunggu hasil. Maka Allah datangkan musibah. Maka ini takdir Allah, supaya mereka tahu bahawa bukan itu kekuatan mereka. Mereka gunakan seluruh ilmu dan perancangan untuk menghasilkan sesuatu, tapi dengan takdir Allah gagal segala perancangan dan ilmu tersebut. Akhirnya ego manusia tersentak, ego manusia terduduk. Kalau selagi mana manusia ada ego, dia tak akan nampak takdir Allah. Tidak akan nampak. Dia, selagi mana dia sombong, dia cuba nampak upaya dia, kekuatan dia. Tapi bila mana dia melalui proses kehidupan dan tarbiyah Allah, ujian-ujian yang pelbagai, maka dia mengetahui semua ini tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Maka kerana itu kita bila bercakap pada perkara yang akan datang, kita berkata insya-Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak izin, maka tidak berlaku. Maka Syekh Abdul Qadir nak suruh kita faham hakikat ini. Jangan menjadi macam orang kafir, tidak faham takdir. Ya, orang kafir dan juga orang munafik, bila mereka diuji dengan satu ujian, kalau bila ujian ini datang di luar perancangan ilmu manusia, lalu mereka melaluinya dengan putus asa, melaluinya dengan kecewa, melaluinya dengan kejahilan, melaluinya dengan jauh dari Tuhan. Dan bila Allah mengangkat musibah itu, mereka tidak pernah mengerti kenapa mereka diuji. Mereka cuma melakukan langkah seterusnya supaya tidak lagi berlaku demikian. Tetapi orang beriman, mereka bukan seperti binatang yang tidak tahu kenapa diikat dan kenapa dilepaskan. Kerana gambaran orang-orang munafik dan juga orang kafir dalam menerima takdir Allah umpama binatang, tidak belajar apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Tetapi orang beriman, setiap kali Allah takdirkan sesuatu, mereka belajar sesuatu. Mereka belajar pentingnya mereka kembali kepada Allah. Mereka belajar bahawa pentingnya mereka untuk senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah. Mereka belajar bahawa yang berkuasa cuma Allah, bukan mereka. Mereka belajar bahawa sombong tidak pernah memberi manfaat. Mereka belajar sesuatu bahawa mereka hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Puluhan, ratusan ilmu yang dipelajari oleh orang beriman di sebalik takdir Allah. Kerana itu orang beriman menjadi orang yang paling bijak, kerana mereka memahami setiap takdir Allah. Kerana itu Nabi menyatakan, innallaha la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidak takdirkan sesuatu takdir kepada orang beriman melainkan baik untuknya. Akhirnya bila dia dapat kebaikan, dia bersyukur, baik untuknya. Bila mendapat sesuatu yang dia tak suka, dia bersabar, maka baik untuknya. Maka dia dikelilingi oleh pahala dalam semua keadaan. Dalam kayanya dia dapat pahala yang banyak, dalam miskinnya dia dapat pahala yang banyak, dalam sihatnya dia dapat pahala yang banyak, dalam sakitnya dia mendapat pahala yang banyak, dalam mudanya dia mendapat pahala yang banyak, dalam tuanya dia mendapat pahala yang banyak. Kebaikan ini hanya untuk orang beriman. Umpama contoh gini, macam mana kita kata takdir ini cuma baik untuk orang beriman, tidak baik untuk orang kafir? Walaupun dari sudut nisbah ilmu Allah, semua takdir itu baik di sisi Allah, tapi dalam nisbah diri kita,
kita melihat suatu itu baik ataupun tidak, berdasarkan kepada pengalaman kita. Dan ini memang diakui dari sudut kita melihat baik atau tak baik. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'min bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Tidak beriman seorang hamba sehingga dia mengetahui segala ketentuan baik atau tak baik itu dari Allah. Yang ini baik bagi nisbahnya, tak baik bagi nisbahnya. Tapi bagi nisbah Allah, ia baik. Kenapa? Allah itu fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia nak. Kerana Allah itu dia yang berkuasa. Umpama kalau kita punya satu rebang ayam, sama ada kita nak jual separuh, kita nak masak separuh, nak sedekah separuh, apakah tak baik? Baik, kerana kita memilikinya. Tak ada orang boleh persoalkan kenapa kita buat demikian. Sebab itu ayam saya boleh beri, saya boleh jual. Saya boleh jual harga mahal, saya boleh jual harga murah. Kenapa? Kerana ia ayam saya. Kalau awak tak nak beli, sudah. Saya boleh bagi percuma, beli satu dapat dua. Dan saya boleh bagi ayam dia tanpa ada percuma. Itu hal saya. Saya boleh jual peha saja, saya boleh jual kepala saja, atau tengkok saja. Kalau seorang kata saya nak dada, saya kata tak boleh, saya cuma jual peha. Awak nak ambil, tak nak ambil, sudah. Take it or leave it. Saya akan kata begitu. Saya berhak. Kenapa? Saya pemilik. Maka kita semua makhluk Allah, Allah pemilik. Fa'alun lima yurid. Allah buat, ikut dia nak. Tapi bagi nisbah kita melihat ni baik atau tak baik. Baik, kenapa kita nampak qada tu baik atau tak baik? Ada pun baik, bila benda yang kita lihat tu baik, kita ditakdirkan berkahwin, ditakdirkan mendapat anak, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ditakdirkan dapat kerja, gajinya besar. Kita ditakdirkan dapat kerja dekat dengan rumah. Kita ditakdirkan bekerja dapat majikan yang baik. Kita ditakdirkan bekerja dapat rakan sejawat yang baik. Lalu kita suka. Baik. Untuk apa? Untuk kita terus bersyukur dengan Allah. Ini kurniaan Allah. Lihat kasih sayang Allah padamu. Dan bila mana kita tak dapat baik pula, interview tak dapat, dapat kerja yang kita tak suka, dapat gaji yang kita tak nak, murah sangat, dapat majikan yang garang pula, dapat partner yang dengki dan hasad pula, dapat persekitaran yang tidak hygiene, tidak baik, tidak kondusif. Lalu semua benda tak baik. Dan bagaimana kita menerimanya? Kita mengambil apa yang boleh menjadi kebaikan kita dan ujian tadi, pahala, dengan sabar, kekuatan tubuh badan, kekuatan mental dan jiwa, latihan lasak, menjadikan kita lebih kuat dan gagah, menjadikan kita lebih mudah berinteraksi dengan suasana yang tidak nyaman tadi. Akhirnya kita dengan ujian tadi menjadi orang kuat. Tuan-tuan tengok orang kerjanya askar, dia diuji dengan benda yang dia tak suka. Dia makan ayam keras, dia pakai kasut tak boleh tanggal, dia tak boleh mandi 2-3 hari, tak boleh mandi, even mungkin minggu. Dia bergelumang dalam lumpur. Tapi apa jadi selepas itu? Kuat, gagah. Walau wajahnya hitam, tapi nampak keperkasaan, nampak dia menjadi benteng negara, kuat. Tapi dia melalui ujian yang keras untuk jadikan dia kuat, gagah. Akhirnya orang beriman dan semua benda dia baik. Baik, bila kita sebut kebaikan qada dan qadar cuma untuk orang beriman, ya, Rasulullah menyatakan begitu. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khairun. Aneh, hebat orang beriman, semua urusannya baik. Ditakdirkan yang dia suka baik, ditakdir yang dia tak suka pun baik. Bagaimana kita kata orang kafir dengan takdir dia tak dapat kebaikan? Umpama begini, kita bagi contoh. Seorang dia bekerja dengan satu syarikat. Ternyata syarikat ini syarikat yang jaga pekerja dia dengan baik. Kalau pekerja ini dia sihat, dia dapat banyak kelebihan. Dia boleh buat overtime, dia boleh cari income tepi. Tapi kalau dia sakit pula, dia dijamin oleh insurannya pula, dia tetap dibayar gaji walau awak sakit, kerana awak pekerja kami, maka kami akan jaga awak. Bagaimana kalau awak sakit sehingga awak sihat? Maka kalau kita masuk dalam satu syarikat yang terkenal, yang hebat, kita rasa terjaga walau kita sakit, walau kita dapat benda yang tak elok, yang kita tak suka, tapi dalam jaminan syarikat. Demikian orang beriman. Bila dia beriman saja pada Allah,
apa pun dia dapat baik untuk dia. Apa pun dapat baik untuknya. Dia sakit, dia dapat kebaikan. Dia kemalangan, dia dapat kebaikan. Apa pun benda tak suka, lagi mana dia ada iman, maka baik untuknya. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu jangan pandang ringan terhadap takdir Allah Ta'ala. Apa maksud jangan pandang ringan? Setiap takdir Allah ada ingatan, ada pelajaran, ada isyarat, ada sesuatu. Jangan jadi macam orang kafir, tak reti nak beza. Macam saya sebutkan tadi, orang beriman bila diuji, dia tahu kenapa dia diuji. Orang kafir bila diuji, dia tak tahu kenapa dia diuji. Umpama dia seperti binatang, ditambak, tak tahu kenapa ditambak, dia lepas, tak tahu kenapa dia lepaskan. Kita bila mana kita diuji, kita mula faham. Kenapa kita diuji begini? Kerana Allah nak angkat darjat. Kerana Allah nak beri pahala. Kerana Allah nak suruh kita lebih bermujahadah. Kerana Allah Ta'ala nak menjadikan kita lebih kuat. Nabi SAW dan permulaan dakwah diuji teruk. Diuji. Sehingga Rasulullah didustakan. Rasulullah dilabelkan dengan pelbagai label. Semua label kejahatan mereka letak pada Rasulullah. Penipu, gila, bodoh, ahli sihir, gilakan pangkat, gilakan harta, gilakan perempuan, disihir. Apa sahaja yang menjadikan kita manusia, kita suka letak satu label supaya orang lari daripada dia. Itu satu jalan mudah. Walaupun haram kita melabelkan manusia. Wala tulku, bila Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhaw qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wahai orang beriman, janganlah sebahagian kamu menghina sebahagian yang lain. Barangkali yang dihina lebih baik. Dan janganlah wanita menghina wanita yang lain. Barangkali wanita yang dihina lebih baik. Dan janganlah kamu meletak satu nama-nama yang tidak baik dan gelarang yang tidak baik. Kerana ia sejahat-jahat fasik kekufuran sesudah iman. Ayat ini sepakat ulama tentang pengharaman label, meletak label. Satu label dengan tujuan untuk menghina dan menjauhkan. Kita kata siapa? Itu mak tu gila dia. Dia tu sesat. Itu label. Dia tu sekian-sekian. Baik, setiap label kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Siapa pun. Letak label orang tu, dia gila tu. Itu gila jawatan tu. Itu gila perempuan tu. Itu orangnya gatal dia. Itu orang, kita letaklah semua benda yang kita nak letak gelaran. Tapi setiap gelaran kita bertanggungjawab. Kerana setiap orang mukmin tidak berhak diletakkan apa pun gelarang yang tidak disukai. Apa pun. Dia perlu diletak gelarang yang baik. Setiap orang mukmin tidak boleh dipanggil dengan panggilan yang buruk. Dia mesti dipanggil dengan panggilan yang baik. Memanggil dengan nama yang buruk, maka hukumnya berdosa dan haram. Meletak label untuk menjauhkan mereka dari manusia, maka ia perbuatan berdosa dan haram. Secara umum, kita sebut secara umum, hukum umum. Maka bila kita mengetahui bahawa tak boleh letak label itu, dan kita melihat dalam perjalanan dakwah Rasul Nabi diberi label itu oleh orang kafir. Sesudah mereka lah yang memberikan pada Rasulullah gelaran Al-Amin, yang amanah. Kemudian datang label gila. Datanglah label mereka kata Rasulullah SAW ahli sihir. Datanglah label mereka kata Rasulullah ini orang bodoh. Rasulullah ini pemecah belah. Rasulullah SAW ini orang yang gilakan harta, pangkat, wanita. Sehingga mereka kata, ya Muhammad, in kunta aradta ma ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsarana malan. Hei Muhammad, kamu datang ni kalau gila sangat harta, kami kumpul harta, kami beri, biar kamu jadi kaya. Dah stop. In kunta aradta bima ji'ta bihi mulkan sawwadnaka alaina hatta takuna malikan. Kalau kamu ni nak kuasa sangat, tak apa, kami lantik kamu jadi raja. Biar kamu jadi raja. Dan mereka sebut lagi apa yang disebut tuduhan dan tawaran. Ya al-ardu wat tuham. Ya,
Zuhair nampak tawaran, "Hei Muhammad, nak kaya ke kami kumpul?" Tapi ia juga tuhmah, fitnah. Lalu Rasulullah SAW kata, "Aku bukan datang untuk harta kamu, bukan juga dengan sebab itu, sebab ini. In ajriya illa ala Allah, cukup bagi balasan dari Allah." Tapi label itu Rasulullah kena. Baik, dalam tempoh Rasulullah melaluinya, itu satu takdir yang tidak baik zahirnya. Tapi itu baik untuk jadikan orang Islam yang berada dalam tribulasi tadi menjadi kuat, gagah. Dan supaya kita mempelajari bahawa beginilah dia sunnatullah dalam dakwah. Bukan hamparan permaidani, bukan bunga mawar yang ditaburkan, bukan sambutan kompang, tapi ia satu ujian untuk mendapat martabat dan darjat. Supaya tidak ada orang mudah-mudah mendakwa saya beriman. Kerana iman perlukan pengorbanan. Iman perlukan pengorbanan, ya. Allah sebut dalam Quran, "Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka menyangka cukup dengan berkata kami beriman dan mereka tidak diuji? Mereka diuji. Sehingga mereka terus bersangka baik pada Allah. Pertama, orang beriman. Beza orang beriman dengan orang kafir dan takdir. Setiap kali takdir Allah berlaku pada mereka, tidak pernah menjadikan orang beriman berburuk sangka pada Allah. Tidak pernah. Tetapi orang kafir, berlaku apa, dia akan marah, dia akan blame pada Tuhan. Dijerit kat Tuhan. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Orang beriman belajar suatu ilmu yang hebat dalam takdir Allah. Siapa yang berlaku tidak pernah menjadikan kita buruk sangka pada Allah. Bahkan kita kata ini baik. Ini baik. Khairan insyaAllah. Baik. Lepas tu kata satu kisah yang masyhur. Bila seorang yang soleh sentiasa berkata baik. Apa pun berlaku depan dia, kata baik. Baik. Bila seorang raja sedang menghiris buah di hadapan seorang menteri, tiba-tiba luka tangannya. Maka menteri ini yang soleh berkata baik. Maka raja marah. Apa baiknya tanganku dipotong? Sumak dan menjera. Ya raja. Dia bercakap dengan kuasa, dia tak bercakap dengan ilmu. Hati-hati bila mana kita bercakap dengan kuasa. Kerana ia kezaliman. Walau apapun kedudukan kita, bercakap dengan ilmu. Walau kita seorang ayah. Kita ayah bercakap dengan anak dengan kuasa. Jangan bercakap dengan kuasa. Dia tak mampu didik anak kita. Bercakap dengan ilmu. Kita majikan, bercakap dengan kuasa. Jangan bercakap dengan kuasa. Kerana kita akan terhina suatu hari nanti bila hilang kuasa. Cakaplah dengan ilmu. Dalam situasi siapapun kita, kalau tuan-tuan bercakap, cakaplah dengan ilmu. Tuan-tuan jangan bercakap dengan kuasa. Jangan juga bercakap dengan nafsu. Jangan juga bercakap dengan emosi. Jangan juga bercakap dengan takabur dan riak. Cakaplah dengan ilmu. Kerana kebaikan akan diperoleh oleh yang bercakap dan yang dengar orang bercakap. Maka raja ni, dia bercakap dengan kuasa. Sumbat dan penjara. Maka kata menteri ini baik. Baik. Maka dia pun dimasukkan penjara. Satu hari raja ni pergi berburu. Akhirnya, dia biasa kalau berburu, dia bawa menterinya yang dipenjarakan tadi. Teman rapat. Tapi orang yang berkuasa sebenarnya dia tak ada teman rapat. Siapa pun yang membantahnya, musuhnya. Boleh satu perkataan. Memang dia terus hanggup sampai mati. Untuk menjadi baik dengan orang berkuasa. Realitinya orang berkuasa tidak pernah ada kawan. Sebab mereka sentiasa mengharapkan kawan mereka angguk kepala. Kita kalau sahabat, tidak selamanya kita angguk kepala. Sesekali kita akan menggeleng. Kan tidak semua yang dibuat itu betul. Namun ini tidak akan diterima oleh orang ada kuasa. Geleng bererti menentang, hancur, mati. Walaupun rapat macam mana pun. Begitu perangai orang ada kuasa. Sebab itu kalau kita tahu, kita tak akan dekat dengan orang ada kuasa. Sebab kita cuma akan pandai mengangguk, kita tak akan pandai menggeleng. Kalau kita geleng, nilai kita jatuh di sisi dia, bukan di sisi Allah.
Maka raja ni pergi berburu melepasi sempadan. Bukan lagi dalam kawasan jajahan takluk dia, bukan lagi negerinya. Maka dia tangkap oleh suku orang asli, tangkap. Ini ceroboh kawasan. Dan kebetulan mereka ada ritual berhala mereka, korbankan orang. Waktu mereka nak korbankan, akhirnya dia dapati raja ini cacat tangannya. Sebab nak korban tak boleh dia cacat, maka dia lepaskan. Maka raja terfikir, itu yang disebut baik. Kalau tangan aku ni elok, pasti aku dikorbankan. Jadi bila raja ni pulang ke negerinya, dia melepaskan menterinya. Maka dia bertanya, kenapa kamu selalu sebut baik? Baik, kenapa? Ya, raja ni sebahagian dia dapat ilmu baik, sebahagian dia masih belum tahu semuanya. Maka kata menteri, tuanku, apa pun yang Allah Ta'ala tentukan itu memang baik. Walau bagaimanapun perih, susah, sukar kita. Tuanku lihat kerana tuanku terpotong jari, tuanku terselamat. Yelah, saya faham, kata tuan raja ni. Tapi apa pula baik kamu masuk penjara? Maka kata menteri, baiknya kalau saya ikut tuanku, saya yang kena. Saya pasti kena mati sebab saya tak cacat. Maka baik untuk saya duduk penjara. Tentang kadang-kadang kita keluar rumah, tertinggal kunci, mengadang kita. Pula tu yang tinggal kunci tu bini kita. Oh, masak bini kita. Separuh masak lah, kalau tak masak pun kena marah lah. Sebab perjalanan kita tertangguh. Kita dah nak cepat ni, kita kena patah balik ambil kunci, atau patah balik tutup aircon, atau patah balik tutup lampu, atau patah balik tutup itu dan ini. Kita akan mencela setiap yang buat salah. Tapi kita lupa dalam kita patah balik ada kebaikan untuk kita. Barangkali di hadapan jalan tadi, kalau kita pergi waktu itu ada sesuatu, maka Allah nak selamatkan kita. Sebab itu baik. Apa pun baik. Kerana itu orang beriman, bila dia melalui takdir, dia berfikir. Dia bukan menuduh, dia bukan marah, dia juga tidak akan kecewa, dia juga tak akan putus asa. Setiap takdir Allah, dia fikir. Kenapa? Fikir tadi bukan untuk uasan keburuk pada Allah, tapi mencari hikmah dan ilmu. Ya, hikmah yang hilang. Anak saya tak boleh masuk universiti, bodoh no keturunan saya ni. Bukan, ada sesuatu. Mungkin anak kita tidak mendapat manfaat yang banyak dalam universiti, mungkin dalam pekerjaan dia dapat manfaat yang banyak. Akhirnya kita jumpa ada yang tak masuk universiti, dia beri manfaat yang banyak kepada semua orang. Even dia buka universiti. Saya memang tak pernah belajar universiti, tapi saya buka universiti. Tetapi begitu kah? Bukankah orang macam tu ramai kita jumpa? Tapi kita cepat mengeluh. Baik, bagaimana orang beriman cerdik dengan takdir Allah? Berbeza orang kafir. Saya sebut tadi, yang pertama, orang beriman, apapun takdir Allah berlaku, dia tetap bersangka baik pada Allah. Itu satu. Yang kedua, apapun yang berlaku, dia tetap nampak baik untuk dirinya. Yang ketiga, apapun yang berlaku, dia tidak akan menuding jari pada orang, dia menuding jari pada dirinya. Orang beriman kalau berlaku takdir, salah awak lah ni. Bukan. Ketika salah awak, salah fulan, satu benda yang perlu kita fikir tentang kita. Bila syarikat kita bankrupt, kita marah yang ni lah punca kita bankrupt. Kalau kita marah dia, kita tak belajar dari takdir Allah. Tapi kita tegur diri kita, kenapa kita tak pilih pekerja yang baik? Kenapa kriteria pekerja yang kita letakkan syaratnya muda, syaratnya sekian, kenapa kita tak letak syarat yang Allah letak syarat? Mesti solat. Kita kan kalau ambil pekerja syaratnya apa? Muda, bujang, umur sekian, umur sekian. Kita sentiasa letak syarat tu sebab kita ikut orang buat. Syaratnya 20 hingga 30. Umur 40 tak terima. Walau ada orang 40 yang layak kerja, tapi dah saya 20. Syaratnya bujang. Kain-kain tak boleh, nyusah, beranak ni susah. Syaratnya mesti orang duduk sini. Orang jauh-jauh susah sah, kejap balik kampung. Dia tak tahu orang dekat pun balik kampung. Syarat kita letak puluhan syarat, tapi tak ada satu syarat untuk jadikan dia dekat dengan Allah. Semua syarat hanya untuk kita fikir dunia kita. Akhir lihat dunia kita hancur. Lalu bila bisnes kita ada masalah, jangan salahkan dia ni, salahkan kita waktu memilih dia. Kalau seorang misalnya gagal dalam rumah tangga, salah saya, ex-wife saya tu yang salah, teruk dia. Yang ni pula ex-husband saya yang salah, teruk dia.
Rupanya saya kahwin dengan anak mak. Yalah, manja dengan mak dia je, susah kita. Kahwin pun nak suruh duduk mak dia. Apa pun masak suruh mak dia masak, saya tak masak. Gaduh. Salah suami saya. Yang ni kata salah isteri saya. Yang kata ini mesti salah mak andam. Ini mungkin salah kameraman yang gambar. Duk salah semua orang. Mana awak? Allah tak jadikan kita hidup di dunia untuk salahkan orang. Kerana yang akan masuk syurga atau neraka kita, dan kita akan dihisap oleh Allah. Allah jadikan semua benda untuk kita lihat diri kita. Salah kita lah. Baik waktu kita pilih pasangan, apa kita letak kriteria dia? Muda, lawa, dahi kilat, hidung mancung, muka Korea, biar pedas-pedas macam ramen, macam itu. Kita yang letak syarat itu. Syarat yang tidak ada pun yang menjadikan orang itu dekat dengan Allah. Walau kita hidup ni untuk ibadat dengan Allah. Bila kita hidup untuk beribadat pada Allah, semua syarat mesti ke arah tu. Waktu saya pilih isteri, waktu seorang pilih suami, waktu seorang pilih pekerjaan, waktu seorang pilih universiti, pilih apa pun atas dunia ini, ialah untuk dia dekat dengan Allah. Tapi saya katakan tadi, waktu seorang tu pilih pasangan, yang tu langsung dia tak peduli. Yang dia peduli lah, wah, dia mancung, tinggi dia mesti 5 kaki, Ustaz. Yang ni Ustaz, badan dia kalau boleh kembang sikit macam kereta kebal, senang. Yang ni kata tak, badan saya nak suruh sling, biar dia punya ramping macam semut, senang saya nak pegang pinggang dia. Dia kata, saya kalau boleh Ustaz nak jenis mata dia agak besar sikit Ustaz, senang dia jadi bodyguard saya. Dia kata, saya nak ni alis dia biar cantik, biar saya sentiasa tengok suka. Kita letak semua kita letak kriteria syahwat. Kata saya kalau boleh Ustaz nak jenis isteri yang berjalan laju, dia jalan macam saya berlari, senang. Ada pula saya nak suami Ustaz yang hitam-hitam, nampak macam pendekar sikit. Tak nak putih-putih, nampak macam maknya Ustaz. Saya nak hitam-hitam sikit. Ni nampak lebih jantan. Kita pilih semua kriteria syahwat yang sebenarnya tidak pernah terbukti membahagikan. Tak pernah terbukti. Kalau kita kata lawa itu bukti kebahagiaan, ramai mana yang lawa diceraikan? Handsome itu punca kebahagiaan, ramai mana lelaki handsome yang berkesudahan menjadi duda? Kalau kita kata tubuh ramping itu, ramai mana yang janda ditinggalkan, orang yang tubuh ramping dan sebagainya. Semua kriteria. Kalau kita kata kita nak jenis yang anak ramai, ramai mana yang sudah hasilkan anak ramai itu tak diceraikan juga. Dia apa kita nak sebenarnya? Dia kita nak bahagia, tapi kriteria silap. Kriteria yang Islam ajar agama. Fasfar bizati din taribat yadak. Jadikan agama kriteria. Sebab tu saya bukan cerita pilih bini je agama. Pilih isteri, suami, pilih pekerja pun agama. Pertama saya bila sebut pilih pekerja, Islam, itu agama. Kalau saya pilih yang kafir, saya bertanggungjawab dakwah sehingga dia Islam. Tidak saya akan ditanya dia adalah Allah. Kalau saya boleh mengarah dia itu dan ini, kenapa tidak agamanya? Maka Islam. Dan kriteria kedua saya akan pilih dia mesti solat. Kalau saya pilih tak solat, saya bertanggungjawab untuk pastikan dia solat. Maka kerja saya penat sikit lah. Siap waktu zuhur dah solat belum? Siap waktu asar saya kena jumpa dia dah solat belum? Saya kena ingatkan setiap hari. Kalau tuan-tuan nak pilih pekerja yang tak solat, boleh, dengan syarat tuan-tuan sentiasa didik dia untuk solat. Kalau kita pun tak ada masa nak jenguk pekerja, maka letak solat. Syarat ketiga, tutup aurat. Tutup aurat. Kita bukanlah nak suruh dia pakai itu. Kita nak dia suruh dia tutup aurat. Kalau tuan-tuan ambil pekerjaan tidak tutup aurat, tuan-tuan wajib untuk setiap hari menegurnya tidak tutup aurat. Sebab dia buat dalam jagaan kita. Tutup aurat. Maka syarat keempat, kita minta dia orang yang taat pada mak ayah dia. Saya tak akan mahu ada pekerjaan derhaka pada mak ayah dia. Kalau saya tak akan berkat. Itu kalau kita tengok, kalau jenis tanggang disumpah jadi batu, dengan kapal-kapal jadi batu. Yang derhakanya cuma seorang, tanggang. Yang lain semuanya kena macam tanggang belaka. Satu kan cerita, bukan dalil. Takkan cerita je dalil. Ya. Cerita tadi gambaran kepada dalil sebenar. Bila ada orang yang derhaka kepada ibu, ayah dia, bila kena bala, kita kena sekali. Ia satu logik yang tak ada orang tolak, mereka orang bodoh. Tuan-tuan duk baik dengan pencuri, penjahat, tak kena sekali kita. Kalau polis buat ambush, dia dah aim orang ni jahat, kita duduk dengan dia, lepak dengan dia, minum air dengan dia,
maka kita ditangkap. Jenayahnya apa? Kerana kita kenal dia. Kalaupun tidak kerana kita dituduh, paling kurang kita jadi saksi untuk dapat maklumat. Paling kurang. Baiklah, awak tak memang awak tak bersalah, cuma saya nak tahu apa dia buat. Maka kita terpaksa jadi macam orang kena tuduh juga. Tuan-tuan jadi saksi macam kena tuduh juga. Tohmah orang pada kita. Jadi kalau saya ambil seorang pekerja derhaka mak ayah saya, tak mungkin. Tak mungkin syarikat saya Allah berkati. Ni tengah-tengah bawa buk jadi batu. Buk. Kenapa mak ayah derhaka? Dengan mak ayah dia derhaka. Habis, harta saya habis. Kenapa saya nak gajikan orang derhaka pada mak ayah? Baik, kalau saya nak gajikan orang derhaka mak ayah boleh. Tapi saya sentiasa nasihat dia. Kalau ada mak, pergi berbakti pada mak. Kalau ada ayah, pergi bakti pada ayah. Minta maaf dengan ayah. Minta ayah maaf. Kalau kita sentiasa tegur, kita boleh. Tapi soalannya, kita ada banyak masa ke nak tegur orang. Kalau kita tak ada masa, maka kita perlu cari yang mudah. Maka ini kriteria kalau saya lah pilih pekerja. Dia mesti Muslim. Dia mesti solat. Dia mesti tutup aurat. Dia mesti tak amayah. Kerana saya tahu ini punca rezeki itu akan berjalan. Kalau dia beri letak syarat kelima, saya akan letak mesti orang yang jaga silaturahim. Kerana orang jaga silaturahim rezekinya murah. Rasulullah sebut. Dan syarikat saya pun jadi rezeki murah sebab ada dia. Dia ni ustaz baik dengan adik-beradik. Dia baik dengan anak-anak saudara. Dia dapat gaji beri. Dia rezekinya murah. Instead sebab dia kerja dengan saya, maka syarikat saya pun gaji murah. Jadi rezeki murah. Sebab dia, saya dapat banyak tender. Sebab dia banyak hubung silaturahim. Maka saya pun naikkan gaji dia. Dia punya hubung kait. Maka di sini kriteria kita. Sebab itu saya sebut tadi bahawa dalam takdir Allah, orang beriman bukan kerjanya tuduh orang. Pertama saya katakan takdir itu ialah sangkaan baik kita pada Allah tak akan berkurangan. Apa pun yang Allah takdir, kita sentiasa menyangka baik. Dan yang kedua kita dah sebut bahawa setiap takdir Allah itu ada kebaikan. Yang ketiga kita kata bahawa setiap takdir Allah itu bukan untuk kita salahkan sesiapa. Ia adalah pelajaran untuk kita. Muhasabah untuk kita. Ilmu untuk kita. Dan setiap takdir Allah itu, bila mana kita lalu, untuk Allah jadikan kita kenal sesuatu. Tahu sesuatu. Tuan-tuan, macam mana kita nak kenal kawan baik, kawan jahat? Bila kita susah, kawan ni tak datang, kita pun tersenyum. Kenapa? Allah dah tapis sahabat aku. Allah nak datangkan yang baik-baik. Kalau dia tak rasa marah, kenapa lagi yang aku ni tak datang? Tak, dia belajar, dia dapat suatu ilmu. Allah jadikan dia kenal dunia, kenal manusia. Kalau tidak, kerana takdir Allah, dia tak akan kenal. Dia kenal, rupanya kau nak kawan macam ni kawan. Ni kawan kau sakit pun tak tahu khabar, bukan kawan. Ni kawan kalau tak pernah pun nak fikir nak ziarah kita atau doa, bukan kawan. Saya dengan takdir Allah, saya banyak kenal sesuatu. Saya kenal sesuatu. Oh, kereta ni rupanya tak boleh beli, cepat rosak. Kereta ni kalau 3 tahun beli, mesti rosak gearbox dia. Bukankah Allah beri kita satu ilmu? Kita kenal. Dengan sebab itu kita jadi expert. Kita boleh nasihat orang. Dengan nasihat kita dapat pahala pula. Ya, awak nak beli kereta, jangan-jangan. Saya dah biasa pakai kereta ni. Ini kalau 3 tahun, mesti innalillah dia. Mesti rosak. Ya, Allah beri saya ilmu dengan takdir. Tentang banyak mana kita dapat ilmu dengan takdir Allah. Banyak. Kereta kita rosak tengah jalan. Maka kita belajar sesuatu. Bukan kita akan kongsi ilmu tadi dengan orang lain. Awak kalau musafir, jangan lupa buat test spare. Nanti kalau bocor habis. Ataupun paling kurang awak musafir sekian, kita ajar dia sesuatu. Sebab kita dah dapat ilmu daripada musafir. Ilmu daripada memiliki harta. Semua ilmu kita dapat. Dan yang kelima, bila kita sebut kenapa kita berbeza dengan orang kafir dan menerima takdir. Kalau setiap takdir itu pahala. Orang kafir dia tak akan dapat pahala. Setiap takdir itu dosa. Kita pahala. Tuan-tuan sekalian, kita umpama macam ni, kalau kita cerita tukar-tukar lah. Kita ada jam tangan. Seorang datang kat kita, saya nak jam tangan awak, saya nak bagi awak 100,000. Jam kita ni harga 1,000 je. Tuan-tuan nak bagi tak? Bagi 1,000. Kemudian seorang datang, saya nak kereta awak. Kereta kita beli 40,000. Saya nak beli 400,000. Tuan-tuan jual tak? Jual. Kemudian kita ada rumah. Rumah ni kita beli 300,000. Seorang datang pada kita, saya nak beli rumah awak harga 3 juta. Kita nak jual tak? Jual.
Sama ada kita bodoh atau kita mesti bertindak cerdik. Jual. Sebab dengan 3 juta kita boleh beli banyak lagi. Okay, saya nak beli pula ni. Sekian-sekian benda yang kita ada ni, semua nak ditukar dengan sesuatu yang lebih bernilai daripada benda tu. Apakah kita tolak? Tak ada orang tolak. Kita buka hotel besar, seorang kaya datang. Ni hotel awak buat berapa juta? Saya buat 50 juta. Saya beli 1 bilion. Orang jual tak? Jual. Sebab saya dah terfikir saya boleh buat beratus hotel dengan 1 bilion. Tetapi demikian takdir Allah. Allah ambil ni, Allah nak beri pahala lebih baik. Pahala tu bukan 1 bilion. Lebih pada tu. Pahala lebih pada tu. Sebab tu Allah sebut warizqu rabbika khair. Dan rezeki Allah lebih baik. Apa rezeki Allah? Pahala. Pahala tu rezeki. Kalau orang beriman tahulah betapa besarnya pahala. Kita nak tukar semua dunia kita. Kita nak pahala je. Tak nak benda lain. Tapi Allah tahu manusia ni ada nafsu. Di sebalik Allah nak beri pahala, Allah beri juga dengan apa yang mereka inginkan nafsu mereka. Kita sedekah dapat pahala banyak, tapi Allah beri gantian pula kita dapat banyak lagi duit. Tapi Allah tak janji pahala je. Sebab Allah tahu manusia sifat dia, dia nampak yang cepat berbanding yang lambat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Bukan kamu ni suka yang cepat-cepat. Kita memang suka yang cepat. Kita macam tak berapa nampak yang lambat. Melainkan kalau kita orang-orang yang Allah kuatkan iman kita. Tetapi pahala tu suatu yang kita tak dapat sekarang. Kita akan dapat suatu masa yang memang kita perlukan. Zahirnya manusia, sebagaimana Allah sebut wa kanal insanu ajula, manusia itu memang dia gaduh-gaduh ataupun dia jenis nak cepat. Kita naik kereta nak cepat sampai. Padahal kita dengan orang yang kita potong tu beza 1 minit je. Tak, saya sampai dulu. Kita kalau boleh tuan-tuan nak cepat kaya, biar kaya cepat pada dia. Walau last kali sama je. Sama-sama tak boleh makan seafood garuk, dua-dua. Dia kaya tapi bila duduk sempat satu level dah. Ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Ya, awak kaya dulu pada saya. Last kali sama kesudahan dengan saya. Yang ni kecil manis, ni darah tinggi semua ni. Tentang kita memang nak cepat. Semua benda kita nak kahwin cepat. Kahwin cepat. Segera kita nak. Biar kita boleh dapat anak cepat. Last kali anak sama besar, sama. Dapat 3. Yang ni kaya lambat dapat 3 juga. Yang kita nak segera, akhir natijahnya banyak sama. Tapi itu memang perangai kita. Itu perangai kita. Kita nak cepat. Maka demikian juga kita bila nak pahala, pahala cepat. Biar datang sini. Tapi Allah kata tak boleh. Sebab pahala ni benda kekal. Dunia ni tempat binasa. Kalau letak pahala kat sini, dengan pahala-pahala binasa. Yang kedua, pahala ni dia lebih besar pada dunia ni. Mana muat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan beli rumah kos rendah, kemudian tuan-tuan nak masuk almari lekat tu, almari panjang, tak mungkin tuan-tuan masukkan dia. Kenapa? Tak muat. Atau beli kursi jati ni, kita pergi kat Mutiara Jati beli. Rumah kita kecil, tak muat. Boleh beli yang single satu. Ada di satu set ni. Tak muat. Bukan kerana kursi tu tak bernilai. Rumah kita terlalu kecil. Tak boleh muat. Sama juga dunia ni terlalu kecil untuk diisi pahala. Tuan-tuan, kalau satu pahala sebesar gunung Uhud, itu satu pahala. Sebesar gunung Uhud dah. Akhirnya, kalau pahala tu dilimpahkan kat dunia, dah tak ada ruang manusia hidup. Allah jadikan pahala tempatnya di akhirat. Ia luas. Kita pun kalau nak letak sesuatu yang besar, kita takkan letak tempat ni. Saat saya punya ni, saya letak dekat warehouse. Store saya. Sebab apa? Tak muat kat rumah. Tak boleh store. Saya letak kat kebun saya. Kenapa tak letak kat rumah awak? Oh, kalau letak kat rumah saya ada lori. Saya letak kat kebun. Kenapa tak letak kat rumah? Letak kat rumah kereta pun tak boleh parking. Jiran-jiran pun tak boleh lalu jalan tu. Besar sangat lori kita. Maka kita letak tempat lain. Mana? Kebun. Pahala kita ni besar, maka letaknya di akhirat. Tapi perangai manusia, dia nak benda cepat. Nak. Itu jadi perangai orang kafir. Sebab tu mereka tak kira pahala dan berkat. Kita orang beriman tahu ada pahala. Sebab tu setiap kali kita diuji oleh Allah, kita nak pahala. Dalam doa kita dalam musibah, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah beri pahala aku pada ujian ini. Itu orang beriman waktu mana mereka diuji. Itulah beza kita dengan orang kafir.
Orang kafir bila diuji wasangka buruk pada Allah. Orang kafir bila diuji dia tak nampak salah dia, nampak salah orang lain. Orang kafir bila mana diuji dia menjadi putus asa, dia bukan jadi bertambah kuat. Orang kafir bila mana diuji dia tak pernah dapat pahala melainkan dosa. Orang kafir bila diuji dia tak pernah mendapat ilmunya. Dapatlah ustaz ilmu, dia belajar. Dulu banjir dia pergi tempat tinggi. Kata ilmu, setiap ilmu ialah yang mendekatkan kita pada Allah. Itulah ilmu. Sebab itu ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Tidak dinamakan ilmu melainkan yang mendekatkan kita pada Allah. Tuan-tuan ada ilmu matematik, tuan ada ilmu geografi, tuan-tuan ada ilmu alam ke, tuan-tuan ada ilmu yang berkait dengan engineering ke, architecture ke, ataupun sains. Kalau dekatkan kita pada Allah, itulah ilmunya. Tapi kalau ilmu tadi jauhkan kita pada Allah, maka itulah musibahnya. Maka ini asas bagaimana kita melihat sesuatu takdir Allah SWT. Kemudian kata Syekh, berusahalah dengan hukum supaya amalan itu membawa pada ilmu. Apa maksud berusaha dengan hukum? Supaya amalan tadi membawa pada ilmu. Bila beliau macam ni, bila benar amalan, nescaya kamu akan lihat kekuasaan Allah. Baik, kita tuan-tuan diperintahkan beramal. Beramal itu ialah hukum Allah, perintah Allah supaya kita buat. Contoh solat, ia perintah Allah, ia hukum Allah, wajib. Puasa, ia perintah Allah dan ia hukum Allah. Maka kita kena beramal sehingga kita dapat ilmu yang sebenar. Baik, apa tujuan kita solat? Itu ilmu sebenar. Mencegah kemungkaran, itu ilmu dia. Itu natijah. Kenapa kita puasa? Menjadi orang bertakwa. Kenapa kita pergi haji? Untuk menunjukkan kita sama. Kita pakai kain ihram warna putih, kenapa? Ya, kita sama. Itu kain kafan yang membaluti tubuh kita. Bila kita kata kita dibalut dengan kain kafan warna putih. Dan waktu saya pergi umrah dan saya pergi haji, badan saya dibalut dengan kain putih. Tapi kadang-kadang tidaklah membalut wajah saya dan tidak juga kaki saya. Dia cuma membalut aurat saya. Kalau mati, balut semua. Untuk menunjukkan bahawa kita dengan mati hampir. Dan kita masih ada kehidupan untuk melakukan amalan. Kadang dia punya signifikannya, kata para ulama. Bagaimana saya membalut badan saya dengan kain ihram, dan wajah saya masih tersisa, kaki saya masih tersisa, untuk menunjukkan saya dengan kematian hampir. Cuma saya masih diberi peluang untuk hidup. Kematian itu pasti, dan hidup itu satu peluang. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Yang hidup sekarang, satu peluang. Gunakan peluang itu. Peluang kita hanya satu ruang yang terhad. Mati itu suatu yang melingkungi kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok, dan semua keadaan kita boleh mati. Cuba tengok. Kalau kita naik kereta, mati tu hampir dengan kita. Kalau tuan-tuan tengok drive kereta, tak rasa ke mati dekat? Kalau lori itu langgar kita, kalau kita langgar lori, kalau kita langgar divider, kalau langgar lubang, kalau. Memang kita berada dalam jambatan kematian. Jalan kematian. Kalau kita pula bila makan, tengok ikan, tengok tulang, lekat ke tu tulang tu. Ni duk makan daging, lekat daging tu, kita lekat tulang, daging tu habis kita. Ni kita minum dan cawan, kalau cawan terpecah, kaca masuk dalam. Kalau kita fikir cara mati, semua tempat kita boleh mati. Semua. Dan bila kita kata saya dibalut oleh kain ihram, saya cuma ada peluang hidup. Kita tuan-tuan cuma ada peluang hidup. Sedangkan mati itu sesuatu yang membalut diri kita. Hampir nak tutup wajah kita, hampir nak tutup kaki kita. Sebab itu kalau orang tak reti guna masa terhad untuk melakukan amal soleh, dia rugi dengan peluang. Sebab itu Rasulullah menyebut hidup ini peluang. Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebut peluang ini. Irtanim, rebutlah peluang daripada ghanimah. Hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Sihataka qabla saqamika, sihat sebelum sakit. Syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Ghinaka qabla fakrika, kaya sebelum miskin.
Fagharaka qabla syughlika. Lapang masa kamu sebelum sibuk. 5. Hidup sebelum mati. Ni kita hidup, tapi mati itu pasti. Hidup cuma peluang. Kemudian ni kita punya sihat. Tuan-tuan, sihat ini sebenarnya peluang, tapi sakit itu pasti. Sihat cuma peluang untuk kita gunakannya. Kita ni dilingkungi oleh kesakitan. Dalam badan kita ni, tuan-tuan, dah semua bersedia untuk sakit. Semua bersedia untuk sakit. Tak ada tempat pun anggota badan kita ni tak bersedia untuk sakit. Semua. Kaki, lutut. Cuma menunggu masanya. Dia dah ada dalam diri kita. Tuan-tuan, dalam perut kita ni dah ada ulat untuk makan mayat kita. Dah ada. Dia bukan ulat luar datang. Waktu kita mati, boleh ulat-ulat ni bergerak sehingga pecah perut mayat ni. Dia sebelah ada. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan makanan-makanan kita makan, kerang ke apa, cek dengan tu, nampak ada ulat kecil, cacing kecil. Kita makan itu berkumpul dalam badan kita. Dia makan buah ke, makan apa ke. Selagi mana kita hidup je, dia tak akan keluar. Bila mana kita mati, ni dari mana cacing ulat ni? Daripada badan kita. Maksudnya kita dah bersedia untuk sakit. Dah sedia. Bila Rasulullah sebut syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Tua ni satu benda yang pasti. Kita cuma menunggu tua kita ni. Ya, macam mana awak sendi kita dah lemah, rambut kita dah beruban, janggut dah beruban, bulu ketiak pun dah beruban, misai dah beruban. Semua yang namanya ada bulu mula bertukar jadi putih. Semua. Supaya kita, kalau cuba mengalih pandangan, melihat benda-benda putih, kita akan nampak juga. Putih itu dah berada di badan kita. Putih dan putih. Ini benar-benar ingatan dari Allah. Kita tua. Tentu umur terus bergerak ke depan. Makin tua, makin tua. Kita je cuba gembirakan diri kita dengan cara sambut hari jadi. Gembira-gembira. Kita makin tua. Kita takut nak sambut hari jadi kerana kita sambut hari tua kita. Apakah ada manusia sambut hari tua dia? Untuk apa? Ya, manusia, dia tenggelam dalam nikmat dan permainan. Sebab dia cuba menjadikan hidup ini semuanya permainan. Sehingga dia tak nampak seriusnya di mana. Walau dalam dia bermain itu, ada kecelakaan menunggu dia. Ada kemusnahan yang menunggu dia. Maka Allah Ta'ala beri kita peluang. Ni kaya kita sebelum miskin. Apa maksud kaya? Bukan maksudnya tuan-tuan jutawan. Saat saya, hari ni tak, saya belum kaya pun, Ustaz. Tak, ketika mana kita, setiap manusia, dia ada waktu dia ada itu kaya. Sebelum kita tak ada apa-apa. Bila mati, tuan-tuan takkan ada apa-apa. Hari ni kita walau miskin macam mana pun, kita milik sesuatu. Nama kita mungkin kita catat senarai pendapat bantuan. Kita ada sesuatu. Nama kita mungkin kita catat dalam welfare, dalam NGO tertentu. Ya, kita ada sesuatu. Sebelum kita tak ada terus. Tak ada orang nak bagi kepada kita. Sudah habis rezeki kita. Dan waktu lapang kita sebelum sibuk. Setiap orang ada kelapangan dia. Macam mana pun kita cerita orang tu sibuk, dia ada lapang dia. Tak ada orang kata, Ustaz, saya memang lapang selalu. Tak. Kamu akan ada waktu sibuk. Bila berlaku kematian orang kita sayangi, kita mula sibuk. Itu telefon pun tak angkat, sibuk. Kalau kita sendiri berada dalam keadaan masalah, kita rasa sibuk, tidak mau diganggu. Maka peluang-peluang ini kita ambil. Kemudian kata Syekh, hukum tadi buat sampailah kita benar-benar dapat ilmunya atau natijahnya. Yang saya katakan, puasa sebab apa, semayang sebab apa, tutup aurat sebab apa. Kenapa kita tutup aurat? Ya, ini hukumnya. Baik, hukum tahu amal elok-elok sampai awak dapat ilmu sebenar. Tapi kalau orang tak faham tutup aurat dengan maksud dia berlawa, tutup aurat ni bukan untuk berlawa, bukan untuk cantik. Tutup aurat dengan maksud kita nak alihkan pandangan lelaki, jangan pandang kita. Tapi kalau kita tutup aurat, orang makin pandang kita, makin orang kata lawa, ini masalah besar. Kita belum dapat ilmu dia. Tutup aurat dengan maksud orang tidak cenderung untuk melihat. Tuan-tuan, kereta kita baru, kita pun balok dia supaya jangan seorang pun tengok. Jangan tengok. Ia apa? Rahsia. Kita nak buat bangunan, kita tutup keliling, jangan orang tengok. Rahsia. Maka aurat inilah rahsia.
Bukan kita nak tonton pada orang, tapi kalau nama zahir tutup aurat, tapi semua orang ditonton, saya kata awak belum dapat ilmu tentang tutup aurat. Tetapi kita baca Quran, itu hukum sunat. Tapi ilmunya apa? Ilmunya apa? Supaya kita tadabbur Al-Quran, dapat sesuatu. Dia menjadikan kita rasa gembira bercakap dengan Allah, sebagaimana kita gembira bercakap dengan manusia. Atau biar lebih, tetapi kita kan kalau sembang orang kan seronok, sejam, 2 jam. Tapi kenapa dengan Quran kita tak seronok? Kerana kita belum dapat ilmunya, sehingga kita mendapat ilmu tadi. Maka semua benda kalau kita dapat ilmu, apa kata natijahnya, kata Syekh Abdul Qadir, maka dia akan letakkan, dia akan memperlihatkan kekuasaan Allah, dan dia akan meletakkan, membuka segala hijab, dan kamu dapat kesan segala kuasa takdir Allah, nampak segala kekayaannya, kemesraannya, maka kamu makin dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi asas setiap benda hukum kita nak buat, dia mesti berdasarkan Quran dan hadis. Mesti. Apa pun pendalilan kita, Quran dan hadis. Tetap pegang Quran dan hadis sehingga Allah beri ilmu lain. Apa maksud ilmu lain? Bukankah Quran dan hadis dah cukup? Ya, ilmu benar. Kerana pemilik ilmu sebenar Allah. Sebagaimana Allah beri ilmu Khidir, sebahagiannya mengatasi ilmu Musa. Walau Musa diberi wahyu, Khidir tidak. Musa diberi Taurat, Khidir tidak. Tapi bagaimana Khadir AS ilmunya mula mengatasi ilmu Musa pada suatu keadaan. Ilmu apa? Ini yang kita bahaskan ilmu laduni. Tapi syarat laduni, kata ulama, dia mesti orang yang menguasai Quran dan hadis, maka datang ilmu baru. Supaya ilmu ini tak boleh keluar daripada Quran langsung. Dia tak akan keluar. Bahkan dia akan mengalir di bawahnya. Dia mengalir di bawahnya. Contoh kita macam ni, kalau kita ni syarikat besar, kita macam buat satu syarikat kecil, walaupun syarikat ni lebih maju, tapi dia mengalir di bawah syarikat besar. Dia bernaung di bawah syarikat besar. Siapa pun yang mendakwa ada ilmu laduni lalu dia menyelai Quran dan Sunnah, maka ini khurafat. Ilmu laduni ialah seorang yang benar-benar berpegang kukuh dengan Quran dan Sunnah. Kemudian datang laduni tadi, satu ilmu yang pemilik ilmu tu beri kepada seorang hamba. Dia beri. Apakah dia terkeluar dari Quran Sunnah? Tak, dia tak pernah keluar. Tetapi dia difahami dengan mendalam. Dan ini disebut oleh Abdul Rahman Al-Mahdi. Kami dulu belajar hadis terkunci, sehingga datang kepada kami Syafi'i rahimahullah, membuka kuncinya. Maka Imam Syafi'i mendapat laduninya, sehingga dia, ini semua ulama hadis, dibuka kunci hadis yang sama, bukan hadis berlainan, pemahaman yang lebih dalam. Tuan-tuan, bila begini, kita ambil contoh, bila turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ada sahabat bila dengar ayat ini dia menangis. Ada sahabat gembira. Gembira kerana ini bukti tanda kemenangan Islam. Islam tak akan kalah. Sahabat nangis. Maka ditanya, kenapa menangis? Kerana tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada kesempurnaan, melainkan ada kekurangan. Ayat ini menandakan kewafatan Rasulullah. Kepahaman mendalam, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti misi Rasulullah dah selesai. Maka Rasulullah dia akan diwafatkan. Bila Mekah sudah berada dalam genggaman Islam, ini Mekah dan Madinah, dua tanah haram, maka misi Rasulullah ialah menjaga dua tanah haram ini. Bila Rasulullah berjaya mengembalikannya dalam penjagaan umat Islam, kerana selepas itu tak akan ada lagi orang yang akan mengambil tanah haram ini daripada orang Islam. Rasulullah letak dah asasnya. Maka sahabat faham, sebahagian faham, ini tanda kewafatan Rasulullah. Lalu mereka menangis. Ketika orang lain sedang bergembira seronok kerana menganggap ayat ini kemenangan, lihat inilah dunianya, dia faham lebih pada orang. Kita tuan-tuan, kalau anak-anak kita ni, bila kita beli mainan ke, beli apa-apa hadiah, semua suka. Tiba seorang tak berapa ketawa. Tak apa ketawa. Kita pun tanya kenapa? Sebab saya takut duit ayah habis. Yang ni seronok sebab dapat bang. Yang ni fikir lebih pada tu lagi. Saya memang duit ayah habis. Jadi kita mungkin nak ketawa sekejap, kita mungkin derita lama. Maka dia tak berapa gembira kerana dia lebih faham mungkin. Di setiap orang, tuan-tuan, Allah beri kepahaman yang lebih dalam.
berbeza. Sebab itu kata Imam Ahmad, kalau saya terluput hadis ini secara sanad yang tinggi, saya tetap dapat hadis ini dengan sanad yang rendah. Tapi kalau saya terluput akal lelaki ini, saya tak akan jumpa akal macam dia. Kerana Allah memilih orang ni. Ni yang ada laduni bukan semua orang dia, Allah pilih. Tapi syaratnya ialah mereka yang telah menguasai Quran dan hadis, maka diberikan ilmu ini, sehingga seolah-olah hadis tadi memimpinnya, firman Allah memimpinnya untuk dia berada di hadapan Allah, untuk berada di hadapan Allah. Tapi kalau orang mendakwa, seorang yang mendakwa bahawa saya ada laduni tapi tak semayang, tak puasa, maka semua dilanggar, maka ini tidaklah kita sebut laduni, melainkan orang yang bodoh tak akan terpedaya. Sebab itu para ulama tak disesatkan dengan dakwaan laduni sama mana manusia yang jahil. Yang maksudnya orang awam lah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mendampingi para ulama, kalau pun ulama tu dia tak ada ilmu laduni, tapi dia kenal siapa yang ada ilmu laduni. Dia umpama kalau saya ni mekanik, kalau pun saya tak boleh selesaikan masalah ni, saya tahu siapa mekanik lebih handal. Saya tahu. Tapi kalau orang yang dia bukan laduni mekanik, dia kata dia kenal, maka kita boleh tuhmah. Kamu tak kenal macam mana? Atau kamu bukan ahlinya, macam mana kamu kenal? Tuan-tuan, ada orang dia cuba nak pintas ulama. Dia cuba untuk argue ulama dengan mendakwa dia ada ilmu laduni. Dengan cara itu dia boleh kalahkan semua ulama. Tidak, kamu tak boleh kalahkan. Kerana Allah telah jadikan setiap benda ada syaratnya. Maka untuk mendapat laduni, seorang tadi mestilah menguasai Quran dan hadis, maka dia akan dapat laduni. Kerana itu para ulama mengetahui, mereka sesama mereka mengetahui siapa punya laduni. Sebab itu kita akan nampak kecenderungan ulama-ulama ni belajar dengan orang ni. Padahal dia dah ulama, kenapa dia duduk? Kerana dia tahu orang ni ada sesuatu yang dia tak ada. Sebab itu kita bila jumpa seorang yang ulama-ulama belajar dengan dia, maka kita tahu dia mesti ada kelebihan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.